Salam sejahtera, ada bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal ni kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula secara rasmi pada hari ini dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadual menjadi individu pertama di negara ini menerima vaksin itu pada kira-kira 3 petang ini. Pelaksanaan program 3 fasa yang diawalkan 2 hari berbanding jadual asal itu bakal menyaksikan lebih 500,000 anggota Barisan Hadapan menerima vaksin. Fasa pertama ini akan berlangsung sehingga April. Selain Muhyiddin, turut dijadualkan menerima vaksin petang nanti ialah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah serta 4 lagi warga kerja Kementerian Kesihatan. Mereka bakal menerima vaksin tersebut di Klinik Kesihatan Persin 11 Putrajaya yang merupakan antara lebih 500 pusat pemberian vaksin PPV yang telah dikenal pasti di seluruh negara. Pada Ahad lalu, sebanyak 312,390 dos vaksin Pfizer-BioNTech dihantar ke negara ini dengan sebahagian diterbangkan ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, sementara sebahagian lagi ke Johor. Vaksin tersebut dibawa dari Singapura yang merupakan hub pengagihan vaksin COVID-19 ke negara-negara Asia Pasifik. Setakat ini, 571,802 anggota Barisan Harapan telah mendaftar untuk mendapatkan imunisasi itu dengan 57.3% merupakan petugas sektor perubatan dan kesihatan. Baki 42.7% adalah anggota sektor keselamatan. Fasa kedua program ini akan bermula dari April hingga Ogos. Ia melibatkan warga emas berusia 60 tahun ke atas serta kumpulan rentan dengan masalah morbiditi selain orang kurang upaya. Manakala fasa ketiga dijadualkan dari Mei hingga Februari 2022 untuk kumpulan berusia 18 tahun ke atas. Program ini menyasarkan untuk memberi imunisasi terhadap jangkitan COVID-19 kepada kira-kira 80% penduduk negara ini, baik rakyat tempatan maupun warga asing. Malaysia memperoleh 66.7 juta dos vaksin COVID-19 melalui fasiliti COVAX daripada 5 pengeluar. Vaksin berkenaan ialah Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Bio dan Sputnik V. Sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan di negara ini pada 25 Januari 2020, seramai 288,229 orang dijangkiti virus itu setakat 23 Februari 2021 dengan 1,076 kematian direkodkan bagi tempoh sama. Dan terdahulu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menjelaskan negara akan lancar program imunisasi COVID-19 yang mula menunjukkan ataupun negara yang telah melancarkan program imunisasi COVID-19 telah mula menunjukkan pemulihan positif dalam ekonomi mereka. Program ini dijangka membantu pemulihan ekonomi negara. Memetik artikel vaksinasi COVID-19 dan kesan ekonomi yang ditulis Khairi, susulan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 ini, IMF menjangkakan ekonomi global akan berkembang pada kadar 5.5% pada tahun ini. Tambahnya, Bank Dunia turut meramalkan ekonomi Malaysia akan kembali berkembang pada kadar 6.7% bagi tahun 2021. Tetapi ini adalah tertakluk kepada kelancaran serta keberkesanan program imunisasi, peningkatan kedudukan ekspor negara serta tahap pelaburan di Malaysia. Sebelum ini, Bank Negara dalam laporan KDNK suku keempat mengunjurkan pertumbuhan akan bertambah baik daripada suku kedua dan seterusnya disokong pelbagai sektor termasuk pemberian vaksin yang diharapkan dapat meningkatkan sentimen. Malaysia melaksanakan pelbagai bentuk dan peringkat PKP pada 2020 dan awal 2021 untuk bendung penularan COVID-19. Ini telah akibatkan KDNK negara menguncup 5.6% pada 2020, kadar pengangguran kekal tinggi pada 4.8% atau sekitar 773,000 orang. Dalam masa yang sama, perniagaan kecil dan sederhana turut dilapor berdepan penurunan jualan akibat aktiviti ekonomi yang berkurangan. Pelbagai langkah kawal COVID-19 turut akibatkan penggunaan swasta dalam negara yang sumbang lebih 57% kepada KDNK menguncup 4.3% pada 2020. Menurut Khairi lagi, menerusi program imunisasi ini, proses pemulihan ekonomi akan dapat dilakukan dengan lancar apabila lebih banyak aktiviti ekonomi dapat dibuka. Tambahnya, sepadan negara kembali dibuka, sektor yang terjejas teruk seperti penerbangan dan pelancongan akan dapat beroperasi semula. Begitu juga kilang-kilang yang dapat beroperasi tanpa risiko perlu ditutup akibat jangkitan sesama pekerja. Tambah Khairi, rantaian ekonomi berterusan akan membolehkan kitaran ekonomi berjalan lancar yang akan membawa kebaikan bukan sahaja kepada negara, malah kepada kehidupan seharian rakyat.
Terdahulu, menurut laporan bernama, Ketua Ahli Ekonomi Bahagian Makroekonomi Amalan Global Perdagangan dan Pelaburan Bank Dunia Richard Rickard menjangkakan pemberian vaksin sebahagian besarnya boleh diselesaikan pada 2021 di kebanyakan negara yang dijangka membawa kepada pemulihan ekonomi dan permintaan serta peningkatan perdagangan dan harga komoditi. Bagaimanapun, beliau memberi amaran risiko kepada pertumbuhan adalah perkembangan perlahan pemberian vaksin dan langkah pembendungan baharu yang boleh membawa kepada pelaksanaan lagi Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam masa yang sama, Ketua Ahli Ekonomi Juai IQI, Shan Said berkata, kerajaan Malaysia terus mengekalkan kestabilan makroekonomi yang bergerak pantas dan mengejutkan peserta pasaran. Asia Pacific Investment Bank Limited menjelaskan kejayaan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan menjadi faktor penting dalam menentukan laluan Malaysia ke arah merealisasikan pemulihan ekonomi. Pengarah Jabatan Pengurusan Aset Lai Heo Gran yang dipetik bernama berkata, program itu akan mengekang penularan jangkitan virus sekaligus membolehkan usaha pemulihan ekonomi terus dipacu. Sementara itu, lapor bernama Fellow Akademi Sains Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma berkata, para pakar ekonomi meramalkan Malaysia berupaya memulihkan ekonomi bermula suku ketiga tahun ini bergantung kepada kelancaran pelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Tambah Madeline, sektor perkhidmatan merupakan antara sektor yang perlu diutamakan dalam pemberian vaksin melalui pelaksanaan program vaksinasi. Untuk membincangkan berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi, kita bersama dengan Firdaus Rosli, Ketua Kajian Ekonomi Malaysian Rating Corporation Berhad. Firdaus, ada pakar yang berpendapat pemulihan ekonomi akan bermula pada suku ketiga, ada yang berpendapat lambat lagi melihat kepada fasa imunisasi sehingga hujung tahun depan ataupun sehingga tahun depan ataupun hujung tahun ini. Adakah jangka bila kita akan nampak pemulihan ekonomi susulan daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini? Terima kasih, Rizal. Assalamualaikum. Secara umumnya, MAK menjangkakan bahawa pemulihan ekonomi akan menunjukkan petunjuk yang baik apabila mobiliti ataupun pergerakan rakyat tidak lagi disekat dan sepadan antarabangsa juga akan dibuka semula. Ekonomi negara akan pulih bergantung kepada bagaimana cara kita membuka ekonomi kita dan juga bagaimana negara-negara lain di dunia, terutamanya jiran-jiran, negara-negara jiran kita membuka ekonomi mereka semula. Jadi angka-angka ekonomi juga akan menunjukkan pemulihan yang lebih cepat berbanding daripada realiti, kerana kesan daripada pengucupan ekonomi pada tahun lepas itu adalah agak besar. Dan disebabkan oleh itu, kita akan dapat lihat bahawa pertumbuhan KDNK, contohnya, daripada segi permintaan dan penggunaan dan sebagainya akan meningkat dengan lagi cepat daripada apa yang kita dapat lihat pada realiti. Dan Firdaus menjangkakan pemulihan tersebut akan berlaku jika sempadan dibuka. Adakah ini betul? Yes. Sebab seperti mana yang disebut tadi, sektor perkhidmatan, terutama di sektor pelancongan ada yang paling teruk. Di mana kita dapat lihat sebelum ini adalah lebih kurang 2 juta pelancong daripada negara China telah masuk ke negara kita setiap tahun sebelum berlakunya COVID. Dan apabila sepadan negara kita akan buka semula, kita akan dapat lihat bahawa ini akan dapat menaikkan KDNK kita pada masa-masa akan datang. Bagaimana pula dengan pemulihan daripada segi angka KDNK, kadar pengangguran rendah, peningkatan permintaan domestik dan penggunaan domestik contohnya. Seawal bila ia akan mungkin dijangka? Adakah MAK menjangkakan suku-suku tertentu? Secara umumnya kita MAK menunjukkan bahawa KDNK negara akan berkembang sebanyak 5.6% pada tahun ini. Dan unjuran ini adalah lebih bergantung kepada bagaimana negara kita mengurangkan sekatan mobiliti, terutamanya selepas second half of 2021 ni. Dan ini adalah lebih kurang juga bergantung kepada kadar pengangguran. Kerana kadar pengangguran juga kita harapkan akan juga berkurang daripada 4.5% pada tahun lepas kepada 4% pada tahun ini.
Dan andaian-andaian daripada angka ini adalah banyakkannya pada unjuran Mark ini bergantung kepada bagaimana ekonomi kita akan dibuka semula selepas pertengahan tahun ini. Dan juga diharapkan ataupun andaian ini berdasarkan daripada sekatan tidak lagi akan ada selepas Jun akan datang. Dan Firdaus, mari kita bincangkan berkenaan dengan keyakinan pengguna swasta. Adakah program imunisasi ini akan pulihkan keyakinan pengguna tersebut? Kita dapat lihat permintaan pengguna dan juga perbelanjaan modal syarikat menurun pada 2020 seperti yang kita bincangkan tadi. Mampukah keyakinan diwujudkan kembali untuk pengguna berbelanja dan juga syarikat merancang perbelanjaan modal yang lebih besar ini? Mengunjurkan penggunaan swasta akan meningkat sebanyak 7.7% pada tahun ini. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, andaian ini juga bergantung pada sekatan ekonomi ataupun sekatan mobiliti yang dikenakan oleh kerajaan pada suku-suku yang akan datang, terutamanya selepas pertengahan tahun ini. Dan kita dapat juga jangkakan bahawa apabila sekatan mobiliti ini tidak lagi digunakan sebagai salah satu cara untuk mengekang penularan wabak ini, kemungkinan besar penggunaan swasta ini akan berkembang seperti mana yang saya sebut. Dan bagaimana pula dengan sektor-sektor yang lebih kritikal? Sebentar tadi kita membincangkan berkenaan dengan pelancongan dan juga perkhidmatan. Adakah Firdaus melihat mungkin strategi seterusnya untuk memastikan sektor pelancongan, perkhidmatan dan juga pembuatan yang menyumbang kepada pertumbuhan KDNK Malaysia pada tahun 2020, pembuatan tersebut boleh turut serta dalam imunisasi ini? Adakah ini satu perkara yang harus ataupun strategi yang harus difikirkan kerajaan? Pada pendapat saya, mungkin program imunisasi ini bergantung kepada prioriti ataupun keutamaan kerajaan dalam mengurangkan sekatan mobiliti, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Contohnya, kalau kita lihat daripada negara-negara di barat, contohnya United Kingdom, Sweden dan juga Malaysia, memberikan keutamaan imunisasi kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi. Ini berbeza daripada contohnya Indonesia yang memberikan keutamaan kepada golongan pekerja ataupun golongan mereka yang masih lagi dalam labour force. Ini membolehkan tenaga kerja dilindungi dulu untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi kedua-dua strategi ini memberikan maksud yang berbeza. Di mana pada pendapat saya mungkin strategi untuk memberikan keutamaan kepada golongan berisiko tinggi, itu mungkin menyebabkan sekatan mobiliti akan dikurang secara progresif, di mana kemungkinan strategi yang digunakan oleh negara Indonesia contohnya membolehkan sekatan mobiliti itu dikurangkan dengan lebih cepat lagi kerana golongan pekerja yang diutamakan dulu. Adakah terbaik A atau B melihat kepada cara-cara program imunisasi dilakukan di ekonomi di Asia Tenggara? Pada pendapat saya, ini cuma adalah menyatakan keutamaan negara-negara tersebut. Kerana ini bergantung kepada bagaimana cara negara-negara tersebut, bukan sahaja negara kita, juga negara-negara luar dalam mengurangkan sekatan mobiliti. Yang ini adalah penting kerana pada hakikatnya mereka akan melihat bagaimana negara mereka akan berkembang selepas sekatan mobiliti ini tidak ada. Jikalau ianya akan jadi stagnan ataupun secara progresif, mungkin akan ada tahap-tahapnya yang perlu diikuti lah. Kalau sepertinya Indonesia mungkin lebih cepat lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu mungkin akan lebih cepat lagi kerana orang akan lebih keluar, akan berbelanja lebih dan sebagainya. Tapi ini dua strategi yang berbeza, tak semestinya satu lebih baik daripada lagi satu.
Bagaimana pula jangkaan kepada ringgit dan komoditi? Adakah program imunisasi ini akan tingkatkan permintaan dan juga kukuhkan nilai ringgit contohnya? Pada pendapat Mark, reality pent-up demand ataupun permintaan yang tertindas ataupun tergendala adalah agak tinggi kerana ini lebih ramai di antara kita yang mahu berbelanja, mahu keluar, mahu melancong, tetapi disebabkan oleh sekatan tersebut perkara-perkara ini telah tergendala dan disebabkan oleh itu apabila ekonomi negara akan buka kelak, kita menjangkakan bahawa kadar inflasi dan kadar pengangguran akan menjadi satu perkara yang perlu diberikan tekanan kerana nilai ringgit akan menjadi lebih kukuh. Sekarang ini kita menjangkakan bahawa nilai ringgit akan menjadi lebih kukuh dan akan naik dalam sekitar 1 standard deviation daripada real ringgit. Itu satu. Nombor dua, apabila sektor pelancongan dibuka, sektor penerbangan juga akan menjadi lebih aktif dan ini akan menaikkan lagi permintaan bahan api di serata dunia. Dan ini juga akan menyebabkan harga barang api atau harga minyak dunia akan naik lebih daripada paras, mungkin lebih daripada paras yang kita lihat pada hari ini, sekitar 63 US dollar per barrel, dan ini akan memberikan tekanan kepada inflasi. Dan paling ringkas, Firdaus, sebelum kita akhiri temu bual ini, Fitch rating sebelum ini semak turun penarafan hutang Malaysia. Ia juga beri unjuran negatif kepada bank di Malaysia. Mampukah ini dipulihkan dengan izinnya silver bullet program imunisasi COVID-19? Adakah ini silver bullet kepada kesemua isu-isu penarafan seperti Fitch contohnya? Beberapa perkara yang saya perlu tunjukkan di sini, Rizal. Satu, Fitch menurunkan taraf hutang negara-negara di serata dunia, bukan sahaja di Malaysia. Itu satu. Nombor dua, kadar faedah di serata dunia juga adalah rendah. Dan impak sebenar daripada penarafan yang lebih rendah daripada sebelumnya ini tidak beberapa jelas kerana kadar faedah adalah rendah. Tapi dari segi aspek sejarahnya juga, ketiga-tiga agensi penarafan antarabangsa, S&P, Moody's dan Fitch, memberikan taraf penarafan yang sama kepada hutang negara Malaysia sejak tahun 2003-2004. Dan kita dapat juga lihat bahawa S&P dan Moody's mengekalkan penarafan mereka pada bulan lepas, kalau saya tidak silap saya. Dan ini tidak bermaksud bahawa S&P dan Moody's akan menurunkan taraf, tapi juga boleh juga bermaksud bahawa Fitch boleh juga menaikkan taraf mereka kerana rating universe-nya juga bergantung kepada kadar hutang di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia. Jadi adalah penting untuk kerajaan untuk menonjolkan langkah-langkah reformasi ataupun transformasi untuk tangani wabak ini dengan secara lebih transparan. Terima kasih Firdaus Rosli, Ketua Kajian Ekonomi Malaysian Rating Corporation Berhad, membincangkan berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 dan
Bertemu kembali pakar ekonomi Dr. Jomo Kwame Sundaram yakin ekonomi negara akan pulih dengan cepat jika kerajaan berjaya merancangkan semula semua kegiatan ekonomi. Dalam masa yang sama, Malaysia perlu belajar dari kesilapan sepanjang menguruskan pandemik COVID-19 dan menambah baik tindakan terutama dalam sektor pendidikan dan juga pengurusan buruh asing. Jadi kita dapati bahawa pendekatan itu amat penting. Pendekatan seluruh kerajaan dan pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi kita dapati bahawa itu bagi saya lah, itu satu peluang yang telah menyebabkan ekonomi kita mengalami yang disebutkan tadi kemerosotan yang agak teruk. Tapi saya yakin apabila ekonomi kegiatan-kegiatan ekonomi itu pulih, kita dapat pulih dengan agak cepat, ya. Terutama sekali perniagaan-perniagaan yang besar yang dapat tahan lasak, yang dapat tahan dalam keadaan ini. Tapi bagi perniagaan-perniagaan kecil, bukan hanya perusahaan menengah dan kecilan, tetapi yang paling kecil pada peringkat keluarga, ya, perusahaan-perusahaan penjaja dan sebagainya. Bagi mereka pukulan ini pukulan yang amat teruk dan cukup susah bagi mereka pulih. Dan kalau kita terus memeranjatkan mereka dengan pengumuman beri satu hari untuk menyelesaikan ini, dengan sendirinya merupakan sesuatu yang memberi kesan yang yang menjejaskan ekonomi itu dengan lebih teruk daripada apa yang perlu. Sedikit perkembangan pasaran luar negara, saham di pasaran Asia dijangka diniaga bercampur dalam dagangan pagi ini. Ini mengikuti indeks utama di Wall Street yang ditutup bercampur dengan pelabur beralih daripada saham bermodal besar dalam dagangan Selasa. Namun menurut laporan Reuters, jualan berkurangan pada minit-minit akhir selepas pelabur diberikan jaminan daripada pengurusi The Fed, Jerome Powell. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 15 mata, Nasdaq jatuh 67 mata dan S&P 500 naik 4 mata. Menurut Investment Council yang dipetik Reuters, pertumbuhan syarikat terutama berkaitan teknologi yang tinggi sepanjang penularan COVID-19 setahun lepas kini akan memperlahan. Terdahulu, pengurusi simpanan Persekutuan Amerika Jerome Powell beri jaminan yang kadar faedah rendah di Amerika akan kekal untuk satu tempoh. However, the economic recovery remains uneven and far from complete, and the path ahead is highly uncertain. Pelabur ketika ini menjangka ekonomi terbesar dunia itu akan tumbuh dengan pantas tahun ini. Pada Isnin, hasil untuk bond Amerika 10 tahun meningkat kepada 1.37%. Petanda pelabur percaya kadar inflasi akan meningkat dalam jangka masa panjang. Mereka percaya kadar inflasi di Amerika akan meningkat susulan program imunisasi dan pelan rangsangan $1.9 trilion yang dijangka diluluskan. Namun Powell beri jaminan kadar faedah akan kekal rendah dan kadar inflasi untuk 12 bulan lepas kekal rendah dan masih di bawah sasaran 2% yang ditetapkan The Fed. Dalam masa yang sama, Bitcoin catatkan kejatuhan ke paras di bawah $50,000 seunit selepas komen daripada Setiausaha Pembendaraan Amerika, Janet Yellen, yang Bitcoin adalah cara rumit untuk lakukan transaksi. Bill Gates dilapor turut beri peringatan agar pelabur tidak terikut dengan trend kenaikan ini. Sementara itu, harga minyak mentah Brent meningkat ke paras $65 setong dengan jangkaan lebih banyak pembukaan aktiviti ekonomi akan berlaku. Dan sementara itu, pemimpin Parti Demokrat di Senat komited untuk luluskan pelan rangsangan $1.9 trilion yang dicadangkan Presiden Joe Biden. Ia dijangka diluluskan sebelum tamatnya tambahan bantuan pengangguran pada 14 Mac ini.
Tambahnya, ia akan menjadi pelan yang kukuh dan besar namun akan ada sedikit perubahan berbanding pelan awal. Pelan ini akan diberikan $1,400 pindahan tunai kepada individu berpendapatan rendah dan pertengahan dan tambahan bantuan pengangguran. Ia turut memperuntukkan beratus bilion dolar dana untuk kerajaan negeri dan tempatan, sekolah, vaksin COVID-19 dan syarikat penerbangan. Cabaran ketika ini adalah untuk meyakinkan Demokrat yang mengawal Senat untuk meningkatkan gaji minimum kepada $15 sejam. Ia turut mengandungi dana untuk melindungi rantaian bekalan semikonduktor dan teknologi lain termasuk AI, 5G dan kajian bioperubatan. Sementara itu, kumpulan Republikan di Senat sifatkan saiz pelan rancangan berkenaan adalah terlalu besar dan ada pertukan yang tiada kaitan dengan COVID-19. 2/3 ekonomi terbesar dunia itu bergantung kepada perbelanjaan pengguna dan sebarang peningkatan penggunaan akan cepatkan pemulihan. Dan sekian Niaga Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 mikro interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia dan teruskan bersama kami untuk perkembangan berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sepanjang hari ini. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat.